Okay, so hari ini kita akan pergi kepada jenis-jenis punca. So kalau kamu masih ingat, punca maksudnya bila kita selesaikan satu persamaan kuadratif, jawapan itu kita panggil sebagai punca. Okay, cikgu tanya kamu, bila kamu selesaikan persamaan kuadratif, kamu biasanya dapat berapa jawapan? Biasanya dapat berapa jawapan? Adam? Biasanya awak tekan A, B, C dalam kalkulator, kalkulator akan bagi awak berapa jawapan? Dua. Dua jawapan. Benar tak dia tak bagi jawapan kepada kamu? Tak. Tak benar. Okay, nanti kita akan tengok. Benar tak dia bagi dua jawapan tapi dua jawapan itu adalah sama? Dalam ingatan kamu ada tak? Ada. Okay? Ada kan? Ada masa ni kan? Okay, cikgu bagi kamu cek semak ini ya. Mana dia? Okay, tak payah susah-susah. Kita bagi yang senang aja. S kuasa 2 tolak okay, tambah 2x tambah 1 sama dengan kosong. Okay. Nama semua ada no punya tekan ini. Okay. Nama yang ada no punya semua tekan ini ya. S kuasa 2 tambah 2s tambah 1. Okay. Siapa nama sebelum M punya? Maksudnya Adang, Afika, Akiru, Bakis, Ilya, Intan. Tekan ini. S kuasa 2 tambah 2S tambah 10 sama dengan kosong. Okey, orang yang tak dikenal sebut nama punya, yang ketiga. Cuba kamu tekan kalkulator dan bagi saya jawapan. Cikgu, I dekat belakang tu apa? Okey, siap-siap. Yang mana satu keluar I? Yang nombor 2. Nombor 2. Okey. Awak kalkulator warna apa? Putih. Putih Okey. Awak nampak ada I. Okey, nanti cikgu terangkan. Yang kedua itu kalkulator warna hitam ada wakil tak? Ya. Okey, kamu tekan kamu dapat I tak? Ada. Yang Dapat. warna hitam. Warna hitam mu ada? Ada. Ada I Ada orang yang warna hitam tapi tekan bukan keluar I tapi dia keluar simbol lain. Ataupun kamu kata, cikgu saya tak ada masalah, saya ada jawapan. Okey, tak apa. Okey, jawapan pertama apa jawapan kamu? -1. -1. So, bila awak tekan S2, ini S1 punya jawapan kan? S2 punya jawapan? Tak ada. Tak ada ego. Oh, okey, dia bagi satu jawapan aja. Okey. Okey, yang ketiga? Yang ketiga wakilnya Nurul Ain, Nurin Adani, Nurin Sazani. -2.317. Okey, satu lagi. -4.317. Okey. Clear? So, satu lagi ya. Okey. X kuasa 2 tambah okey, kejap. Tolak 6x tambah 9 sama dengan kosong. Okey, ini nama sebelum M punya. Semua tekan ini ya. Okey, yang ini S kuasa 2 tolak 9x tambah tambah 8 sama dengan kosong.
tambah 18 sama dengan kosong. Ini kumpulan bawah punya. Nuring, Nurul Ain, Siti. Okey. Kumpulan no ini. Kumpulan Muhammad tertinggal. Tak apalah. Kumpulan no ini. 2S kuasa 2 tolak 3X tolak 5 sama dengan kosong. Okey, mana satu sudah ada jawapan? Yang pertama tu 3. Satu jawapan aja. Okey. Okey. Lepas tu, yang mana satu tak ada jawapan? Yang ketiga, cikgu. Okey, yang ketiga jawapan? 2.5 dengan negatif 1. Okey. Yang tengah-tengah itu? Enam dengan 3. 6 dengan 3. Oh, ada jawapan. Sorry, cikgu salah pilih. 6 dengan 3 ya. 18 tau, bukan 8. 6 dengan 3 Okey. Tambah 1 lah. Sebab cikgu nak bagi keluar I lagi. Okey, katakan 2X kuasa 2 tolak X tambah 5. Tengok boleh keluar I tak? Semua orang tekan. Keluar I kan? Keluar I kan? Okey. Semua orang tekan yang terakhir ini. Ada tak sesiapa tak keluar I? Sebab kalkulator berbeza, dia cara bagi benda ini mungkin berbeza. So cikgu perlu tahu siapa tak dapat I. Cikgu. Tak dapat ego. Saya punya keluar R anak panah kiri ke kanan dengan 1. Tu I ke? Keluar anak panah R yang kecilnya yang kat atas sekali belah kanan. Tu I ke? Ini. Nanti awak warna apa? Warna hitam. Warna hitam. Alamak, mana kalkulator warna hitam situ. Tapi susah pula you nak tunjuk kepada saya gambar dia. You tangkap tambah dalam WhatsApp, cikgu nak tengok skrin tu apa yang keluar. Okey, jap. Okey. Apa? Jap. Alah, tak nampak lah. Nampak? Ataupun macam mana you nak bagi, you lukis lah, you lukis lepas tu you tangkap gambar itu. Sebab skrin susah sikit kan? Sebab cikgu tak boleh tangkap apa yang awak nampak itu. Ada boleh cikgu? Sudah, cikgu tengok kejap WhatsApp. Oh, anak panah. Okey, boleh. Okey. Tadi apa? Anak panah. Saya lupa. Lupa ni cikgu. Anak panah. Itu I ke 1 1. 1 anak panah 1. Sebab dulu dia keluar macam apa yang cikgu lukis tadi. Okey, kejap. Anak panah 1. Okey. Okey, di sini cikgu nak cakap macam ni So kalau kamu dapat yang benda ini, maksudnya itulah jawapan dia lah. Itulah jawapan dia. Tapi kalau kamu tengok awak punya skrin itu, kalau kalkulator warna putih punya awak akan nampak I. Kalau grey color punya pun nampak I. Yang warna hitam punya ada berapa jenis. Kadang-kala awak nampak I, kadang-kala awak nampak simbol ini, kadang-kala awak nampak simbol ini. Okay? So kalau keluar simbol ini, sebenarnya dia nak cakap ialah persamaan ini tidak ada jawapan, tidak ada, kita panggil dia sebagai tidak ada punca nyata. Ataupun dalam tahap kamu akan kata kita tak ada jawapan. Kita tak ada jawapan. Okey, cikgu ambil satu tunjukkan kepada kamu kenapa tak ada jawapan Okey, cikgu ambil, katakan yang terakhir ini. Okay.
2S kuasa 2 tolak S tambah 5 sama dengan kosong. Cikgu cuba selesaikan dengan rumus kuadratik kepada kamu. Tolak B tambah tolak B kuasa 2 tolak, B cikgu negatif 1, sorry. B kuasa 2 tolak 4AC bahagi 2A. Okey, kira kuning, kira biru, kira hijau. Okey, hijau kamu tekan kalkulator. Kuning dengan biru cikgu buat. Cikgu dapat sama dengan 1 bawah ini 4 tambah tolak punca kuasa 2. Okey, hijau punya tolong tekan untuk cikgu. Alamak, lupa. Hijau punya tekan untuk cikgu. Apa jawapan dia? Oh, kena panggil orang. Ada ni, apa jawapan kamu? Negatif 39. Negatif 39. Kamu tahu kenapa ini tak dapat diselesaikan? Sebab ada negatif. Ya, bila kita ada punca kuasa 2, benda di dalam itu adalah penilai negatif. Itu yang menyebabkan benda ini sebenarnya tak dapat diselesaikan. Tiada penyelesaian. Ataupun kita kata tiada punca. Tapi kamu akan tengok dalam ayat bawah itu cikgu akan panggil dia sebagai tiada punca nyata. Okay, nanti cikgu terangkan sikit kenapa cikgu panggil dia sebagai tiada punca nyata. Tapi untuk tahap kita memang faham macam tak ada jawapan. Okay, tak ada jawapan. Sebab semua nombor yang kita belajar sampai tingkatan 5, semua ialah nombor nyata. Sebenarnya dalam dunia ini ada satu lagi nombor, nama dia sebagai nombor kompleks. Nombor kompleks. Itu tidak ada dalam sukatan kamu lagi. So kamu BI tak ada, BI ada S ke tak ada S tak ingat ejaan dia. Okay, nombor kompleks. BI tak ada S kot. Okay, nombor kompleks. Okay. Okay, itu yang kamu nampak dalam kalkulator keluar I sebenarnya. Okay. Kalau satu nombor dia tulis ada I di belakang tu, itu sebenarnya ialah nombor kompleks. Okay. Apa itu nombor kompleks? Aku tidak terangkan di sini sebab tidak ada dalam sukatan kamu. Sama macam awak ada di sekolah rendah, cikgu akan cakap apa? 4 tolak 5 boleh buat ke tak boleh buat bila sekolah rendah? Bila awak ada di tahun 1, bolehkah cikgu matematik awak uji awak 4 tolak 5? Oh tak boleh, soalan ini salah. Sebab apa? Waktu awak ada di sekolah rendah, dalam dunia awak tak ada nombor negatif. So 4 tolak 5, cikgu tak boleh buat, 4 tak boleh tolak 5. Kan budak kecil akan kata 4 tak boleh tolak 5. Sebab dalam dunia dia tidak ada nombor negatif. Tapi bila sampai sekarang 4 boleh tolak 5 tak? Boleh, cikgu jawapan dia negatif 1. Sebab awak sudah faham apa maksudnya nombor negatif. So sama juga untuk ini So untuk tahap kamu sekarang, kamu akan seolah kata soalan ini tak ada penyelesaian. Tak ada punca. Tapi kamu tengok nanti di bawah cikgu akan pakai istilah tiada punca nyata. Cikgu tak cakap dia tiada punca. Sebab dia sebenarnya ada. Hanya nombor itu tak wujud dalam dunia awak. Nombor kompleks. Awak belum belajar. Okay? So cikgu pun tak nak dedahkan banyak tentang nombor kompleks. Sebenarnya cikgu pun tak berapa ingat sudah. Cikgu belajar CU. Okay? Lepas tu tak pakai, cikgu dah ingat dia lah. Tapi cikgu ingat lagi dunia ini ada satu lagi nombor dipanggil sebagai nombor kompleks. Okay? Di mana kita jarang pakai dalam kehidupan harian kita. Itu sebenarnya lama-lama cikgu pun tak ingat dia lah. Okay? So di sini bukan semua persamaan kuadratik kita boleh selesai dan dapat jawapan. Ada masanya kita tak ada jawapan. Ada masanya kita tak ada jawapan. Dan bila ini berlaku, sebenarnya semua bergantung kepada tengah-tengah ini. Kalau tengah-tengah ini awak dapat nombor negatif, benda ini tak dapat diselesaikan. Kalau kamu tak percaya, kita tengok tadi yang satu lagi yang I punya. Okey, ini. Yang I punya. Ini. Nombor tengah kita nanti akan jadi kalau untuk soalan ini ialah 2 kuasa 2 tolak 4 kali 1 kali 10. Cuba awak kira, betul tak awak dapat satu nombor negatif? 4 tolak negatif 36, kan?
Itu pun sebabnya kenapa persamaan ini dan persamaan ini kita tak dapat selesaikan. Sebab bila kita cek tengah-tengah itu, kita dapat nilai negatif. Dan punca kuasa 2 untuk nombor negatif tak ada jawapan. Okey, sekarang cikgu nak bagi awak tengok kenapa ada masanya kita dapat 2 jawapan, ada masanya kita dapat 1 jawapan. Kita cuba tengok ini ya. Cikgu pakai rumus kuadratif. Okey, yang pertama ini ya. S sama dengan negatif B tanpa tolak B kuasa 2 tolak 4 A C bahagi 2A. Okey, sekali lagi yang ini dengan yang bawah ini cikgu kira. Warna hijau punya kamu kira. Sorry. Warna hijau punya kamu kira. Apa dalam tu? Kosong. Kosong. Punca kuasa 2 bagi kosong? Kosong. Kosong. Dalam matematik, negatif 2 tambah kosong, negatif 2 tolak kosong, nilai dia sama kan? Okay? Dalam matematik, bila kita tanpa tolak kosong, dia tidak mempengaruhi jawapan kita. Tanpa kosong pun macam tu, tolak kosong pun macam tu. Itu sebabnya kenapa selalu kita ada 2 jawapan, tapi untuk persamaan ini kita hanya dapat 1 jawapan. Kita hanya dapat 1 jawapan sebab apa di dalam ini bernilai kosong. Kalau kamu tak percaya, kamu boleh cek untuk ini. Di mana kita juga dapat 1 jawapan. Kalau cek dalam itu aja, B kuasa 2 tolak 4 A C. Betul tak dia sama dengan kosong? Betul. Dapat kosong. So di sini kita nampak sebenarnya yang ini dan ini kita dapat 1 jawapan kerana kita punya apa yang di dalam ini bernilai kosong. Dan dalam matematik bila kita tambah kosong, kita tolak kosong, kita akan dapat nilai yang sama. Itu sebenarnya kita tinggal 1 jawapan. Okey. So apa yang kita nampak di sini sebenarnya benda ini tak ada jawapan. Benda ini ada 1 jawapan, semua dikawal oleh rumus kita punya bahagian dalam ini. Ataupun dengan kata lain, yang cikgu pula itu, iaitu B kuasa 2 tolak 4 AC. Okay? Bila B kuasa 2 tolak 4 AC bernilai kosong, kita dapat 1 jawapan. Bila bernilai negatif, macam bawah ini, bila bernilai negatif, minta maaf, tak ada jawapan. Okey, bila sama dengan kosong, kita dapat 1 jawapan. Okey, cuba fikirkan kosong dapat 1 jawapan. Negatif tak ada jawapan. Agaknya bila kita akan dapat 2 jawapan? Kosong 1 jawapan. Negatif tak ada jawapan. Apa lagi satu belum cakap? Positif. Positif. So bila B kuasa 2 tolak 4 AC kamu ialah positif, awak akan dapat 2 jawapan. Okey? Tolong cikgu minta orang semak nama yang ada Muhammad punya. Semak untuk yang ini ya, S kuasa 2 tolak 9S tambah 18. Setakat semak ini saja. B kuasa 2 tolak 4 AC awak. Betul ke dia keluar positif? Okey. Semua nama ada no punya, pelajar perempuan yang ada no punya, semak yang kedua ini. Okey, yang lain tu semak yang ketiga. Betul tak? Awak semua dapat nombor positif. Semak B kuasa 2 tolak 4 AC sahaja. Kumpulan Muhammad, kamu dapat berapa nilai dia? 9. 9 kan? Atau dapat nombor positif. Okey, yang S kuasa 2 tambah 2S tolak 10 punya, kamu dapat? 44. 44. Nombor positif kan? Okey, yang ketiga, yang last? 49. 49. Dapat nombor positif kan? Cikgu tak kisah nombor positif itu berapa. Dia mungkin satu nombor kecil 9. Dia mungkin satu nombor yang agak besar 49. Yang pentingnya dia bernilai positif. Bila dia bernilai positif, kita akan dapat 2 jawapan yang berbeza.
Boleh faham? Okey, apa yang cikgu cerita banyak ini sebenarnya cikgu nak bawa kamu kepada ini. Apa yang cikgu terang banyak tadi. Okey. B kuasa 2 tolak 4 AC. B kuasa 2 tolak 4 AC ialah itulah sebahagian dalam rumus kita yang ada dalam punca kuasa 2 tu. Kan kita punya rumus kan? Negatif B tanpa tolak B kuasa 2 tolak 4 AC bagi 2A. So inilah dia. Okay? Bukan secara kebetulan dok, memang itu yang kita nak ambil. So macam apa yang kita terangkan tadi, kalau B kuasa 2 tolak 4 AC kita lebih besar daripada kosong, kita akan dapat dua punca yang berbeza. Ataupun ayatnya ialah dua jawapan lah. Ayat biasa kita ada dua jawapan. Okay. Bila dia sama dengan kosong, kita dapat satu jawapan. Tapi kalau kamu tengok istilah matematik yang akan digunakan, dia akan kata kita dapat dua punca yang sama. Dua punca yang sama maksudnya satu punca je lah. Boleh? Tapi dia punya istilah memang macam tu. Dua punca yang sama. Dua punca yang sama maksudnya satu punca saja. Contohnya, tolong bagi dua hadiah ini kepada Ali dan Ali. Cikgu macam bagi dua orang kan? Tapi masalahnya cikgu bagi dua orang yang sama. So sebenarnya cikgu bagi berapa orang? Cikgu bagi seorang saja. So itu maksudnya terdapat dua punca yang sama. So kata kenapa cikgu cakap macam ini? Memang itu istilah dia. So dua punca yang sama sebenarnya dengan kata lain satu punca lah. Okay. Yang satu lagi tiada punca, iaitu tiada jawapan. Tapi itu yang cikgu kata, tengok pelakon dia akan tulis itu, tiada punca nyata. Sebab yang tiada jawapan itu dia sebenarnya ada punca kompleks. Hanya tak ada dalam penerangan kita ataupun sukatan kita, so kita terus angkat ajalah tiada punca nyata. Waktu dia lebih kecil daripada kosong. Okey. Dan benda ini awak kena ingat sama ada awak tahu cerita di belakang dia ataupun awak hafal bulat-bulat lah. B kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada kosong bila ada dua punca yang berbeza. B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong bila kita ada dua punca nyata yang sama. B kuasa 2 tolak 4 AC kurang daripada kosong bila kita tiada punca nyata. Awak kena hafal sifat ini Dan ini dua punca yang berbeza, dua punca yang sama, tiada punca nyata. Inilah yang dipanggil sebagai jenis-jenis punca. So, untuk satu persamaan kuadratif, kita ada tiga jenis punca. Mungkin dua, kalau bahasa cakap kita akan kata, mungkin dua jawapan, mungkin satu jawapan, mungkin tak ada jawapan. Tapi kalau kita cakap dalam istilah matematik, kita akan kata, yang dua jawapan itu maksudnya dua punca yang berbeza. Yang satu jawapan itu kita kata dua punca yang sama. Yang tak ada jawapan itu kita panggil dia sebagai tiada punca nyata. Okey, kadang-kadang dalam soalan kamu akan nampak ada ayat macam ini. Terdapat punca. Bila dia kata terdapat punca, kita tak tahu punca itu sama ke berbeza. Kan? Dia hanya cakap ada punca, dia tak cakap dengan kita dia ada satu punca ke dia ada dua punca. So kalau soalan itu kata dia terdapat punca, maka awak kena fahamlah kita kena gabungkan dua simbol ini. Sebab dia mungkin dua punca yang berbeza, dia mungkin dua punca yang sama. Itu sebenarnya cikgu tulis simbol macam ini. Sebab lebih besar dan sama dengan kalau kita gabungkan itu cara tulisnya. Boleh? Okey. Lepas tu B kuasa 2 tolak 4 AC, dia ada satu nama khas. Kita panggil dia sebagai pembeza layan. Istilah ajalah. Pembeza layan. Itu nama untuk dia. Ini pun sukatan baru cikgu nampak perkataan ini. Sukatan lama kami cakap P kuasa 2 tolak 4 AC. Tak tahu nama dia. Rupanya nama dia pembeza layan. Kita akan dapat layanan yang berbeza. Mungkin itu isu maksudnya pembeza layan. Okay. So untuk sifat ini cikgu kena ingatkan kamu, bila kamu nak hafal benda ini, tolong jangan setakat hafal. Lebih besar daripada kosong, sama dengan kosong. Lebih kecil daripada kosong. Jangan hafal rumus separuh saja.
Kalau awak hafal macam ini, nanti bila sampai belakang, itu akan timbul masalah sudah. Bila cikgu tanya, apa rumusnya? Cikgu, lebih besar daripada kosong. Cikgu kata, apa yang lebih besar daripada kosong? Entahlah cikgu, tak tahu apa yang lebih besar daripada kosong. Sebab awak hafal separuh aja. So, pastikan setiap kali bila awak nak gunakan rumus ini, cakap lengkap. P kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada kosong, cikgu. Cikgu, P kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil daripada kosong. Okay? Kita cakap jelas ya. Sebab nanti kita akan jumpa kalau kamu tengok bila sampai muka surat. Sekejap, cikgu tengok muka surat berapa. Okey, kalau kamu tengok muka surat 13 dalam modul kamu. Muka surat 13, soalan 1. Di situ simbol dia ada juga, simbol lebih besar, lebih kecil. Itulah mula akan keliru dengan ini. Bila P kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada kosong, bila dia sendiri lebih besar daripada kosong, awak akan pening. So pastikan bila awak nak gunakan rumus ini, dalam ayat awak ataupun dalam otak awak yang awak fikir keluar lengkap ya. P kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil daripada kosong. Ataupun yang lain-lain. Jangan hanya hafal sebelah kanan saja. Nanti akan berlaku dalam exam, tak tahulah apa di depan dia. Ingat belakang saja. Boleh ya? So, apa yang kita belajar hari ini ialah punca ada 3 jenis. Dua punca yang berbeza. Bila P kuasa 2 tolak 4 AC lebih besar daripada kosong. Dua punca yang sama bila P kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan kosong. Tak ada punca nyata bila P kuasa 2 tolak 4 AC lebih kecil daripada kosong. Sebenarnya apa yang cikgu nak terang sudah habis. Sekarang kita tengok contoh-contoh soalan. Dengan jenis-jenis punca ini, macam mana cikgu boleh tanya soalan ya? So contoh pertama, cikgu mungkin bagi awak satu persamaan dan cikgu tanya awak, apakah jenis punca ini? Apakah jenis punca ini? So kalau cikgu tanya apakah jenis punca ini, so kita hanya perlu semak ajalah dia punya P kuasa 2. Kita hanya perlu semak saja P kuasa 2 tolak 4 AC dia. Kalau kita dapat nilai positif, kita kata cikgu dia dua punca yang berlainan. Kalau kamu dapat negatif, cikgu dia tak ada punca nyata. Kalau awak dapat sama dengan kosong, awak kata cikgu dia mempunyai punca nyata yang sama. Macam itu saja. Okey ya. Pakis, apa nilai B untuk soalan ini? Sekejap saya kira. Awak sebut orang lain kira. Awak sebut Intan kira Okey. B sama dengan 2. 2. A sama dengan 2. C sama dengan negatif 4. Okey. Intan jawapan 36. 36. So awak tulis di sini lebih besar daripada kosong. Itu cara tulis dia. Lebih besar daripada kosong. So baru jawab soalan ini. Intan jawab, apakah jenis punca ini? Terdapat dua punca yang berbeza. Awak tulislah. Dua punca yang berbeza. Nak tulis terdapat di depan pun boleh ataupun cukup dengan tulis dua punca yang berbeza ataupun berlainan. Berbeza, berlainan boleh ya. Okey. Ada sesiapa ada idea lain untuk buat soalan ini? Cikgu nak tanya, kenapa tiba-tiba dia menjadi 36? Tahu kawan kamu yang tekan bukan 36, angka berapa? Saya blur, saya tak tahu cara macam mana nak. Tekan aja lah, tekan kalkulator. Tekan kalkulator ini. Tekan saja. Tak payah kira manual pun tak apa, sebab nombor kan. Tekan kalkulator aja, awak tekan. Kurungan 2 kuasa 2 tolak 4 kurungan 2 kurungan negatif 4. Tak dapat 36. Dapat ke? Siapa yang cakap dengan saya tadi ni? Dapat ke 36? Sekejap cikgu. Okey. Okey, cikgu tunggu awak. Okey, ada orang ada idea lain? Cari punca dia dulu cikgu. Sebenarnya boleh juga satu cara kita pergi cari punca dia. Okey? So kalau kamu pergi cari punca dia, awak masuk kalkulator je lah. A2, B2, C negatif 4. So kamu dapat jawapan siapa yang tadi bagi ID 1 dan negatif 2.
1 dan -2. So, hanya awak ingat dia bila awak pakai kalkulator tapak punca ini, awak kena tunjukkanlah nombor cantik awak boleh tipu dengan pemfaktoran ataupun terus gunakan rumus pun boleh. So, ini ialah S. Tadi yang bagi idea tu X tolak 1. Okey, ini X tambah 2. okey. Tapi macam cikgu cakap dia, kalau awak nak tulis bentuk pemfaktoran, kena double check dia. Ini darab ini keluar ini tak? Tak. Tak. So maksudnya antara mereka ini ada satu baris lagi. Antara mereka ada satu baris lagi. So kalau kamu tengok awak darab dua benda ini, awak dapat S kuasa 2. So awak fikirlah, 2S kuasa 2 macam mana jadi S kuasa 2? Bahagi 2. So kita pun bahagi 2, kosong pun bahagi 2. Kena buat dua baris baru boleh pergi ini. Tapi kalau awak pakai rumus kuadratik, awak boleh tulis sajalah -2 tanpa tolak dan terus tulis saja. Tak payah fikir banyak. So, kalau siapa nak buat teknik ini boleh awak selesaikan, awak dapat jawapan ialah 1 dan -2. So, kesimpulan kamu apakah jenis punca ini? Siapa Dua punya punca idea? yang berbeza. Dari sini awak boleh katalah terdapat dua punca yang berbeza. Iaitu 1 dan -2, dua punca yang berbeza. Pakai cara ini pun boleh jika soalan ini boleh diselesaikan. Okey, tadi siapa yang pelajar lelaki yang cakap kenapa keluar 36, sudah okey? Dapat dah. Terima kasih cikgu. Tekan aja. Okay, boleh So soalan mungkin tanya macam inilah. Dia bagi satu persamaan kuadratif, dia tanya awak apakah jenis punca dia. Tapi biasanya tak keluar, terlalu senang. Okay, kita pergi kepada bentuk soalan yang seterusnya. Okey. Soalan dia, tunjukkan bahawa persamaan kuadratif ini mempunyai dua punca yang berbeza jika P lebih besar daripada -9/8. So, soalan ini minta awak tunjukkan, okey? Dia minta awak tunjukkan dia ada dua punca yang berbeza. So, kalau dia ada dua punca yang berbeza, apa yang awak tahu? Kalau dia ada dua punca yang berbeza, apa sifat yang dipunyai oleh persamaan ini? Atika, Syafiqah? Besar daripada kosong. Cikgu sudah cakap. Jangan cakap separuh aja. Apa lebih besar daripada kosong? B kuasa 2 tolak 4 AC besar pada kosong. Sekarang awak mungkin tak nampak masalahnya, awak cakap, cikgu tak apalah, fahamlah. Okey, dia akan timbul masalah bila awak pergi kepada, kita baru subtopik ketiga bila kita sambung lagi, tajuk ini sangat panjang sebenarnya. Okey, bila sampai bawah itu, mulalah pening. So, biasakan dari sekarang awak biasakan, kalau nak pakai B kuasa 2 tolak 4 AC, cakap lengkap. Cakap lengkap. Sebab kesan itu awak tak nampak sekarang. Awak akan nampak bila cikgu masuk kepada tadi tu, muka surat 15. Mula pusing lah awak waktu tu. Boleh Okey, balik ke sini. So, Atika sambung So, nilai B. Tadi cikgu panggil Adika kan? Saya. Okey, nilai B. 3 tolak 2P. Okey. A kamu? P. B kamu? -5. -5. Okey, cikgu tengok ini A awak, yang ini awak pakai untuk B. Kemudian ini awak pakai untuk C. Okey, ini awak pakai untuk C. Awak nampak tak ada satu sebutan tertinggal? Dia menangis di sini. Tak ada orang nak ambil dia. A pun tak nak dia, B pun tak nak dia, C pun tak nak dia. Dia sebenarnya siapa punya? C C punya. Okey? Boleh jangan tertinggalkan dia. Menangis dia. Okey? So, mungkin ada di antara kamu cikgu macam nak kena pasti. Sebab ini kita panggil dia kuadratik sebab apa? Sebab X kuasa 2 kan? So, yang depan X kuasa 2 punya itu ialah
A. Yang depan X punya ialah B. Yang tak ada X punya ialah C. So kalau kamu tengok tanpa P tu tak ada X. So dia ialah C kita. Okay. Sebenarnya untuk soalan ini bila awak nak baca ABC, awak kena pastikan yang belakang ini ialah sama dengan kosong. Kalau dia bukan sama dengan kosong, tak boleh terus baca ABC lagi. Tak boleh baca ABC lagi. Okay. So kita sambung lepek besar dan lepek besar. Okay, lepek besar. Tak nak bagi saya tulis. Okay, lepek besar daripada kosong. Okay. Adika buat. Nah, dapatkan P ke cikgu? Nak dapat selesaikanlah. Ini sebenarnya bila sampai sini sudah tak ada kaitan dengan apa yang cikgu nak ajar hari inilah. Ini algebra kamu sudah. Okay, slow-slow kita buat. Kurungan 3 tolak 2P. Tutup kurungan, lepas tu buka balik 3 tolak 2P tolak 4P dalam kurungan P tolak 5 besar daripada kosong. Okey, betul. Sambung. Nak kembangkan ke cikgu? Awak tak nak kembang? Awak tak nak kembang, awak nak buat apa? Saya tanya cikgu. Cikgu tanya awak. Awak rasa awak nak buat apa? Cikgu ikut awak. Kembanglah cikgu. Okey, kembang. Okey, buat. 9 Okey. tolak 6P Okey. tolak 6P tambah 4P kuasa 2 Okey, betul. Okey, belakang. tolak 4 tolak 4P kuasa 2 Okey. tambah 20P. Okey, betul. Okey, sambung. Jadi 9 tolak 12. Kejap. Tambah 8P. Okey. P kuasa 2. Tambah P kuasa 2. 4P kuasa 2 tolak 4P kuasa 2 dapat? P kuasa 2. Kosong. Dapat kosong. Okey. So, lepek besar daripada kosong. Okey, sambung. Pindahkan 9. 8P besar daripada negatif 9. Okey. P besar daripada negatif 9/8. Simbol ini sentiasa lepek besar ke? Ada masa kena ubah tak? Ada tak? Ada. Mana? Saya tak ingatlah cikgu. Cikgu tanya awak. Kalau tak ada, tak ada. Kalau ada, ada. Tak, sebenarnya kenapa cikgu tanya awak macam ini? Sebenarnya sebab benda ini awak sudah tahu. So kenapa cikgu suka tanya macam ini? Sebab cikgu nak awak ingat balik apa yang awak sudah belajar sebelum. Okay. Benda baru cikgu akan cakap sebenarnya. Okay. Cara saya mengajar, benda baru cikgu akan cakap. Benda-benda yang awak sudah tahu tu selalu cikgu akan suruh awak cuba fikir. Sebab dalam tajuk matematik tambahan, cikgu sebenarnya tidak mampu cover semua bentuk soalan yang ada. Khasnya sekarang kita sangat pentingkan kamu boleh berfikir. Soalan-soalan kebat. So, cikgu perlu latih kamu
gunakan pengetahuan yang ada pada awak untuk jawab soalan. So kalau saya rasa benda ini awak tahu, biasanya cikgu akan sambung, cuba. Bila awak salah, cikgu tegur. Kalau tak salah, cikgu akan suruh awak carry on saja. Okey, cikgu tanya balik. Okey, cikgu terbuka kepada semua orang. Simbol ketaksamaan ini perlu ubah tak? Okey, cikgu minat jawapan yang perlu ubah punya. Ada orang rasa perlu ubah? Kalau perlu ubah, baris mana cikgu kena ubah? Ada? Semua rasa tak payah ubah. Betul? Tak tahu cikgu. Tak payah ubah. Okey, untuk soalan ini memang tak payah ubah. Okey, kamu buat satu catatan ini. Benda ini sebenarnya bukan apa yang cikgu nak ajar ini. Okey. Tapi sebagai peringatan kepada kamulah, kita akan ubah tanda. Maksud saya ubah tanda di sini ialah lebih besar jadi lebih kecil. Lebih kecil jadi lebih besar. Okey? Ataupun lebih besar sama dengan jadi lebih kecil sama dengan. Terbalik arah lah, terbalik pusing tu. Okay? Kita akan ubah tanda secara aneh dalam 4 keadaan saja. Keadaan pertama, awak darat, sekejap ya. Awak darat nombor negatif. Okey, sebagai contoh, cikgu ruangan tak cukup macam ni. Sekejap. Okay. So, sebagai contoh, contohnya ialah macam ni. S per negatif 2 lebih besar daripada 3. So, bila awak nak pindah bahagi negatif 2 ke sebelah kanan, awak buat apa? Awak darat kan? Darat negatif 2 kan? Bahagi negatif 2 jadi darat negatif 2 kan? So, awak telah lakukan kerja darat nombor negatif. So, simbol ubah. Boleh? Itu maksud saya, bila kamu darat nombor negatif, awak perlu ubah simbol dia. Okey? Keadaan kedua, awak bahagi nombor negatif. Awak bahagi nombor negatif. Contohnya, negatif 3x lebih besar daripada negatif 4. Contoh, negatif 3x lebih besar daripada negatif 4. So, untuk pindahkan negatif 3 ini, awak akan pergi buat bahagi negatif 3 kan? So, bila awak lakukan kerja bahagi negatif 3, awak telah bahagi nombor negatif. Simbol ubah. Boleh? Keadaan ketiga, ubah semua tanda. Sebagai contohnya, katakan awak ada 3 tolak S lebih kecil daripada 4. Okey, contohnya 3 tolak S lebih kecil daripada 4. Awak ubah semua tanda. Maksudnya negatif, positif jadi negatif. Negatif jadi positif. Positif jadi negatif. Semua tanda, semua seputar awak ubah tanda. Waktu itu simbol pun terbalikkan. Boleh? Benda ini sangat berguna dan cikgu sebenarnya sepanjang cikgu mengajar kamu, kejap-kejap cikgu akan tanya benda ini. Bila buat saja soalan ada lebih besar, lebih kecil, cikgu akan tanya, apa 4 keadaan ubah tanda? Pastikan awak boleh jawab. Darat nombor negatif, bahagi nombor negatif, ubah semua tanda. Dan satu lagi kita panggil dia sebagai tukar suka sama suka. Yang keempat, tukar suka sama suka. Maksudnya macam ini. Mungkin cikgu punya original ialah 3x tambah y lebih besar daripada 5. Tak tahu apa sebabnya. Sekarang awak nak ubah kedudukan. So maksudnya 5 sebelah kanan pergi kepada sebelah kiri pergi kepada sebelah kanan. Dan cikgu cakap di sini dia ubah suka sama suka. So dia ubah bulat-bulat aja. 5 pergi letak depan.
3S tambah Y pergi letak belakang. Tidak ubah apa-apa simbol dia. Itu baru suka sama suka. Kalau kita pergi ubah simbol dia, ini tak suka ni. Ubah tapi buat hal kan. Ini tukar suka sama suka. Ambil letak aja. Waktu ini pun kita akan ubah simbol dia. So 4 keadaan saja kita akan ubah simbol ketaksamaan. Darab nombor negatif, bahagi nombor negatif, ubah ubah semua tanda ataupun ubah tanda kepada semua sebutan yang ada. Kalau ubah separuh tak kira, ubah semua. Kiri kanan semua ubah. Okey, keempat tukar suka sama suka. Ingat dia suka sama suka. Ubah bulat-bulat kedudukan saja, jangan pergi kacau apa-apa. Okey, balik kepada soalan ini. Okey, untuk baris 1 pergi baris 2 pergi baris 3, kita semua settle di sebelah kiri aja kan. Tak adalah yang pindah ke kanan kan. So memang tak ada masalah lah. Perlu ubah tak ubah. Sebab kita sebenarnya kembang, ringkas semua di sebelah yang sama. Tak melalui simbol lagi. Okey, bila keempat, apa tindakan kamu? Awak telah tolak 9. Tolak 9. So perlukah saya ubah? Tak payah. Sebab dia bukan mana-mana satu syarat dalam kita punya senarai. Kita tolak tak ada masalah. Kalau darab bahagi baru ada masalah. Okey. Bila pergi yang kelima, tindakan kita ialah apa? Kita bahagi 8. Ada bahagi, tapi kita bahagi 8. So kita bahagi nombor positif. So tak payah ubah simbol juga. Okey. So itu cara kamu buat keputusan. Perlu ke tak perlu saya ubah simbol dia? 4 keadaan saja awak ubah. Darab nombor negatif, bahagi nombor negatif. Okey, lama. Satu padang. Okey, darab nombor negatif, bahagi nombor negatif, ubah semua tanda, tukar suka sama suka. Okay, ada apa? Kita kena habis kan nak? Kena habis kan. Apa dia? Buang je semua. Bila naik. Halo, cakap dengan saya ke? Bukan? Okey. So boleh So kita pergi kepada contoh yang seterusnya. Kita balik lagi masa cari soalan-soalan yang berkaitan dengan punca jenis-jenis punca. Okay. So contoh B ni kamu akan tengok cikgu tanya, apakah julat nilai K? Okay. Kalau bunyi dia tentukan julat nilai K, maksudnya jawapan K awak nanti bukan satu nombor. Jawapan K awak biasanya K lebih besar daripada apa, K lebih kecil daripada apa, K daripada berapa ke berapa. Dia mesti bukan K sama dengan satu nombor punya. Itu kita panggil cari julat nilai K. Kalau yang kita buat selama ini K sama dengan 5, itu cikgu mesti tanya cari julat K. Cari nilai K. Cikgu tak akan tanya cari julat nilai K. Boleh ya? Okey, sekarang cikgu kata untuk persamaan kuadratif ini, dia tidak mempunyai punca nyata. Persamaan kuadratif ini tidak mempunyai punca nyata. Okey, Farisa. So, apa yang awak tahu kalau persamaan ini tidak mempunyai punca nyata? B kuasa 2 tolak 4AC lebih kecil daripada 0. Okey. So, nanti kita akan masukkan nilai ABC. Okey, sekali lagi cikgu ingatkan nak masukkan nilai ABC, pastikan ini sama dengan 0 dulu. Kalau tidak, tak boleh terus buat ya. So, okey, Farisa sambung. Apakah B awak? 6. Okey, apakah A awak? 1. Apakah C awak? B negatif 3. Negatif K. Negatif K. Okey, selesaikan. Okey, jom. Plus. Okey. Okey, tekan kalkulator. Kurungan 6 kuasa 2 berapa? Negatif. Apa tadi? Okey, ikut awak, cikgu tak tahu. Ikut awak nak buat apa, cikgu tulis saja. Dapat 36 tolak 36 tolak 4 4 negatif K. negatif K. Lepas Kecil tu kosong kan? Okey, sambung. 36 tambah 4K. Okey. Sorry. Kalau cepat. Okey, sambung. Lepas tu 36 pindah sebelah. Okey, tak apa-apa.
-36. Okey, sebelum ni. Perlu ubah tanda tak? Sekejap. Kerja awak tolak 36. Perlu ubah tak? Tak, Tak. tak. Tak masuk mana-mana satu. Okey, sambung. Lepas tu bahagi 4. Okey, bahagi 4. Perlu ubah tak? Ni tak payah. Tak payah juga sebab kita bagi nombor positif. So, jawapan ini. Okay. So, di sini awak nampak. Jawapan kita bukan satu nilai. Jawapan kita ialah dalam bentuk julat. K lebih kecil daripada -9. Boleh ya? Okay, kita tengok lagi contoh-contoh soalan yang ada kaitan dengan jenis punca punya. Okay, cikgu bagi persamaan gradatif ini mempunyai dua punca yang sama. Okay, persamaan gradatif ini mempunyai dua punca yang sama. Cikgu tanya apakah nilai yang mungkin bagi M? Ada ni? Ya, cikgu. Okay, apa yang awak tahu kalau cikgu kata dia mempunyai dua punca yang sama? Punca yang sama. B kuasa 2 tolak 4 AC sama dengan 0. Okey. So kali ini kita tak boleh terus baca ABC sebab ini ialah sama dengan 7. So apa kita kena buat dulu? Ada ni? Pindah 7 tu ke sebelah. Okey, apa jadi? MX kuasa 2 tolak 4X dalam kurungan M tambah 1 tambah 8M sama dengan negatif 7 sama dengan 0. Okay, tolak 7 sama dengan 0. Dan di sini kita lebih baca tolak 7 daripada negatif 7. Jadi tak apalah, janji faham. Okay, so tanya dulu, apakah A awak? M. M. Okay, ini kan. Okay. Apakah B awak? Negatif 4. Sahaja. Okay, apakah C awak? 8M tolak 7. Nampak ada orang menangis di situ. M tambah 1 Okey. menangis. Negatif 4X dalam kurungan M tambah 1 So, awak punya B sepatutnya di sini. Jadi 4 kurungan M tambah 1. Okey? Kalau tidak menangis dia. Okey, kita masuk nilai ya. Okey, kejap. Okey. So B kamu? Ya. Kejap. Okey. So B kamu? 16. Mana dapat 16? Nanti apa B kamu dulu? Jangan kemban dulu. B kamu ialah Negatif 4X dalam kurungan M tambah 1. bila kita sebut ABC, X dan S kuasa 2 itu tak sebut. Kan bila contohnya kalau cikgu bagi awak 3S kuasa 2 tambah 5S tolak 1 sama dengan 0. Apakah B awak? 5. Awak cakap 5 atau cakap 5X kan? Okay. So apakah B awak untuk soalan ini? Dalam kurungan M tambah 1. Okay, itu baru B kamu. Huruf X itu jangan sebut ya. Tolak 4A M. C 8M tolak 7. Okay, so ada dua kurungan kan? Okay, cikgu tukar simbol dia. Okay, sambung. Macam ni. Cuba. Tak apa, salah cikgu tegur awak. Okay, awak rasa awak nak apa, awak cakap. Kejap, cikgu naik atas sikit untuk kamu. Okay, jom. Dalam kurungan negatif 4, dalam kurungan lagi M tambah 1. Buat 2 kali. 2 kali. Nanti, sekarang mana satu sebenarnya kena settle dulu? Saya tengah settle depan, lepas tu nak kembangkan, lepas tu buat settle belakang. Sebenarnya apa yang awak tulis ini tak salah. Hanya dia akan nanti jadi benda itu sangat rumit. Tapi tak salah sebenarnya. Hanya ikut peraturan matematik, kita sekarang ada mana satu kena buat dulu sebenarnya. Kita ada kurungan ini. Okay, kita ada kurungan ini.
kurungan ini. Kemudian kita ada kurungan warna biru. Lepas tu kuasa 2. So ikut peraturan matematik, mana kena settle dulu? Sebab cikgu tadi dalam nampak kurungan. kuasa 2. Tapi dalam kurungan itu ada kurungan warna merah. Oh, merah dulu. Sepatutnya merah dulu. Tapi sebenarnya apa yang awak tulis tadi tak salah. Tapi dia akan jadi lagi panjang nak buat. Okay. So kita settle merah dulu. Negatif 4M. Tolak 4. Tolak 4. Kalau lepas tu awak nak cepat sikit bolehlah. Sebab kita sudah tahu nanti kita nak buat ini. Itu boleh cepat sikit. Okay, sambung. Tolak 4M. Dalam kurungan 8M tolak 7. Sama dengan kosong. Okay, lain. Kembangkan yang depan tu. Okay, lah. Jom. 16 M. M darah M. Kuasa Bukan. 2. Kuasa 2. Okay, yang kedua ni. Macam ni. Terus. Apa? Terus. 16M. Tambah 16M. Tambah 16M. Terus. Okay, ini. Tambah 16M juga. Tambah 16M. Ini. Tambah 16. Tambah 16. Okay, belakang. Tolak 4. Sekejap 8 darab 32M. Fikir lagi. Tak betul. Kuasa 2. Okay. Awak asyik lupa kuasa 2. Okay, sambung. Tambah 28M. Okay. Sambung. Sekejap. 16 ni. Sekejap. Negatif 6. Okay. Jom. Buat. Negatif 16M kuasa 2. Okay, betul. 16. Slow. Tekan calculator. Tak apa. 60M. Tambah ke tolak? Tambah 60M. Okay, sambung. Tambah 16. Sama dengan kosong. Okay, sambung. Sekejap. Apa ini? Bila awak nampak persamaan baris warna hitam ni, apa yang terbayang dalam otak kamu? Ni fungsi kuadratik. Dia ialah persamaan kuadratik. Saya bukan fungsi. Tapi yang penting dia keluar istilah itu, kuadratif. So awak ingat kalkulator ABC itulah. So apa jawapan kamu? Jawapan dulu, nanti baru kita tulis kaedah. Okay, awak tekan. Cikgu tulis rumus awak tekan. Awak tekan terus ABC saja. Rumus ini hanya setakat nak bagi pemeriksa tengok aja sebenarnya. 4. Belum. Okey, satu ialah 4. 4. Lepas tu negatif 0.25. Negatif 0.25. Ataupun negatif 1/4 pun boleh lah. So, tapi kalau awak tulis negatif 0.2, cikgu akan 25, cikgu akan galakkan kamu atas itu jangan pakai pemfaktoran lah, awak pakailah rumus kuadratif. So, kita dapatlah jawapan M. Nanti apa soalan saya? Cikgu sepatutnya tanya cari nilai-nilai yang mungkin bagi M. Sebab kita ada dua jawapan Cari nilai-nilai yang mungkin bagi M. Silap saya tak tulis nilai-nilai. Nilai-nilai yang mungkin. Boleh? So inilah apa yang berkaitan dengan jenis punca. So latihan untuk hari ini ialah latihan 3. Ada 4 soalan di sini Okay. So cikgu bagi persamaan yang sama, S kuasa 2 tambah 2S tolak 5 tambah P sama dengan 0. Cikgu tanya awak, carilah nilai P. Kenapa ada Q di situ? Cari nilai P. Tak ada Q di sini. Apa jadi cikgu? Okay. Cikgu kata cari nilai P atau julak nilai P. Sebab di sini cikgu ada tiga soalan.
Kalau tak ada punca apa berlaku? Tiada dua punca nyata sama, dua punca sama macam mana? Dua punca yang berbeza. So jawapan awak mungkin ialah nilai. Maksudnya P sama dengan apa? Ataupun jawapan awak mungkin merupakan julat. P lebih besar daripada apa? P lebih kecil daripada apa? Itu maksud saya lah ya. So nanti bila awak hantar jawapan kepada saya, kamu ingat dalam matematik, kalau cikgu tanya cari nilai M, awak boleh bagi saya M sama dengan 4. Awak pun boleh bagi saya 4. Cikgu boleh terima itu sebagai jawapan dia. Tapi kalau soalan saya ialah, contohnya atas ini, cikgu tanya cari julat nilai K. So bila awak hantar jawapan kepada saya, kamu jangan bagi ini kepada saya. Awak mesti tulis K lebih kecil daripada negatif 9. Kalau cikgu minta julat benda itu mesti tulis lengkap. Maksudnya benda yang awak nak cari ada dalam itu. K lebih kecil ke K lebih besar. Tapi kalau cikgu tanya cari apakah nilai K, maka terpulang kepada kamulah. Kalau kamu nak tulis 4 pun cikgu fahamlah itu nilai M itu ialah 4. Okay? Ataupun awak nak tulis M sama dengan 4 pun boleh. Okay? Itu bezanya kalau cikgu tanya julat. Julat mesti tulis lengkap. Kalau cari nilai boleh setakat tu bagi nombor itu kepada saya. Okay, itu soalan 1. Soalan 2 pun itu tidak mempunyai punca nyata. So awak fikirlah apa yang ada kaitan dia. Yang ketiga mempunyai 2 punca nyata. Yang keempat mempunyai punca yang berbeza. So itu latihan untuk hari ini. Okey. Sekejap ya.